Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey, kita bila sebut fi'il mudhari', pertama sekali definisi fi'il mudhari' itu mesti jelas. Ya, fi'il mudhari' macam minggu lepas saya terangkan, fi'lun artinya kata kerja ataupun perbuatan, mudhari' artinya al-an wa mustaqbal. Al-an artinya yang sedang berlaku, mustaqbal artinya yang akan berlaku. Ya, kalau kita sebut fi'lun madin artinya kata kerja yang telah lepas. Maknanya perbuatan itu telah berlaku. Walakin dan akan tetapi sekarang kita dah masuk maudhu' yang baru, tajuk yang baru yang diberi nama fi'lun madin ma'dum. Ya, kerana fi'il mudhari' bukan fi'il madin. Fi'il mudhari' ma'dum. Ya, sebab fi'il mudhari' juga terbagi kepada dua, satu ma'lum, satu majhul. Yang kita sentuh minggu lepas ialah fi'il mudhari' ma'lum. Bila kita sebut fi'il mudhari' artinya perbuatan yang sedang berlaku dan perbuatan yang akan berlaku. That's why kita kata al-an wa mustaqbal. Al-an sekarang, mustaqbal yang akan berlaku. Ya, sifat fi'il mudhari' dia tidak terhenti setakat sekarang, tetapi dia akan terus berlaku insya-Allah. Okey, jadi minggu lepas saya dah terangkan bila kita sebut fi'il mudhari', dia akan fi'il mudhari', kita kena ingat ada 4 huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah ada 28. Ya, kita ingat 4. 4 apa dia? Hamzah, nun, ya, ta. Hamzah untuk ana, ya, nun untuk nahnu, ya untuk huwa, ta untuk an. Ada tanda-tanda fi'il mudhari'. Yang pertama kena ingat huruf apa? Huruf hamzah. Ingat hamzah, ingat ana. Okey, ni kita murajaah balik minggu lepas sikit. Hamzah untuk ana. Ana artinya saya. Yang kedua kita kena ingat huruf apa? Nun. Ya, nun untuk apa? Nahnu. Nahnu artinya kami. Okey, ingat ana dengan nahnu ni dia boleh masuk lelaki dan perempuan. Lelaki pun sebut ana, ya, perempuan pun sebut ana. Begitu juga dengan nahnu. Ya, perempuan pun nahnu, lelaki pun nahnu. So muzakkar wa muannas sama sahaja guna ana dan nahnu, tak ada beza. Okey, seterusnya ya. Ya, seterusnya huruf apa? Ya. Ya ni untuk domir bagi huwa. Jangan lupa-lupa. Huwa berarti dia seorang lelaki. Huruf yang ketiga iaitu huruf ta. Ya, ta ni pecahan dia terbagi kepada dua. Yang pertama untuk hiya. Hiya bermakna dia seorang perempuan. Yang kedua ta juga, ya, untuk domir anta. Ya, domir anta. Apa makna anta? Kamu seorang lelaki. So daripada 4 huruf ini kita jadikan satu kalimah. Apa nama kalimahnya? Anaitu. Okey, anaitu. Jadi anaitu adalah gabungan 4 huruf mudhara'ah. Gabungan 4 huruf apa? Huruf mudhara'ah. Nah, ahruful mudhara'ah artinya huruf-huruf yang dibina di awal kalimah, sama ada a atau na atau ya atau ta. Jadi gabungan 4 huruf ini disebut anaitu, dan anaitu ini disebut huruf mudhara'ah. Mudhara'ah diambil daripada kalimah mudhari'. Jadi ahruful mudhara'ah artinya ialah huruf-huruf di awal kalimah, iaitu yang menjadi domir bagi fi'il mudhari'. Jadi a ini adalah menjadi domir dan domir ini sebagai fa'il. Ya. Ana ni adalah domir dan domir ini sebagai fa'il. Samalah dengan na. Na ini adalah domir nahnu. Nahnu ini adalah sebagai fa'il. Begitu juga dengan ya. Ya ini adalah domir bagi huwa dan huwa ini sebagai fa'il. Dan akhirnya dengan huruf ta. Ta ini adalah domir sama ada bagi hiya atau anta, dan ta ini
adalah domir bagi fa'il setiap fi'il mudhari. Jadi conclusionnya, ya, hasilnya, natijah dia ialah anaitu ini adalah domir yang menjadi fa'il bagi fi'il mudhari. Jadi kena ingat setiap fi'il mudhari huruf pertama itu adalah domir yang i'rabnya sebagai fa'il. Okey, jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas. Jelas. Semua boleh ikut? Semua boleh ikut? Okey, kalau semua boleh ikut, saya pergi terus kepada fi'il mudhari yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, saya masuk satu-satu. Untuk al-ghaibu, apa maksud al-ghaibu? Apa maksud al-ghaibu? Al-ghaibu adalah kata ganti nama yang keberapa? Yang ketiga. Al-ghaib adalah kata ganti nama ketiga. Jadi kata ganti nama ketiga bagi fi'lun mudhari ada 6. Ada berapa? Ada 6. Ya, ini 6 untuk fi'il mudhari bagi tulisan Jawi ataupun tulisan Arab. Ini bukan 7, ini 6. Ya, jadi ada 6 pecahan tasrifnya, ada 6 tasrif, ya, ada 6 tasrif bagi kata ganti nama ketiga. Okey, sekali lagi, al-ghaib artinya kata ganti nama ketiga. Jadi kata ganti ke nama ketiga ada berapa tasrifnya? Ada. Okey, sekarang kita pergi satu-satu untuk kata ganti nama ketiga atau kita sebut al-ghaib. Yang pertama kita akan tulis yaf'ilu. Ya, kita akan tulis ya, yaf'ilu. Selalu saya ada pesan ain ini akan berubah. Ya, sama ada yaf'ilu atau yaf'ilu atau yaf'ulu. Ya, dia tidak akan kekal dengan satu baris bawah. Ya, dia akan berubah mengikut dia punya wazan. Ya, jadi kita tahu kalau yaf'ulu ini adalah wazan yang pertama, wazan yang kedua kita akan jumpa yaf'ulu. Ya, yaf'ulu. Tengok apa yang berubah di sini baris bawah, di sini baris atas. Okey, yang ketiga yaf'ulu. Ya, yaf'ulu. Okey, saya ambil contoh yaf'ulu, yaf'ulu, yaf'ulu. Ya, dalam kalimah yang lain yaf'ulu contoh ya, okey, yaf'ulu yajlisu. Kita akan jumpa kalimah yang lain nanti. Yajlisu. Yaf'alu kita akan jumpa qaraba yaqra'u. Yaf'ulu kita akan jumpa ya kabura yaqrubu. Okey, jadi bila kita masuk pada kalimah yang lain tapi wazan yang sama, inilah yang kita akan temui. Sama ada ainnya dikasrahkan atau ainnya fathah atau ainnya dhammah. So, untuk huruf ain fi'il, dia tidak kekal dengan satu baris, tetapi dia boleh berubah kasrah, dia boleh berubah fathah, dia boleh berubah dhammah. Ya, jadi kenapa dia berubah? Sebab ya daripada fi'il madhi. Fi'il madhi daripada fa'ala kita boleh tukar kepada yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. Okey, ini dah belajar ke belum minggu lepas? Minggu lepas dah belajar ke belum ni? Dah. Dah. Okey, saya ambil contoh dari fi'il madhi. Ya, saya ambil contoh fi'il madhi. Okey, daripada wazan fu'ala dia pecah kepada berapa minggu lepas saya kata? Ya, fi'il madhi daripada wazan fa'ala dia boleh pecah kepada berapa?
Fi'il madhi. Fa'ala boleh pecah ke ada berapa? Kata tahu. Dia tak buka buku ke? Pada 6. Nah, ya. Okey, tengok. Fa'ala dia pecah pada tiga untuk fi'il mudhari. Ya, yang pertama yaf'ilu. Ni jangan lupa ni. Ini pengajian sangat penting ni. Kalau lupa ni, pergi belajar lain pun susah nak dapat. Yaf'ilu. Yaf'ilu. Yang kedua daripada wazan fa'ala, ya, dia akan jadi yaf'alu. Daripada wazan fa'ala juga. Okey, fa'ala masuk fi'il mudhari, dia boleh pergi jadi yaf'alu. Yaf'alu. Nampak ainnya dah tukar dari atas. Yang ketiga fa'ala, dia boleh jadi yaf'ulu. Okey. Sekarang saya ambil satu kalimah daripada wazan fa'ala ni, dia akan tukar kepada 3 bentuk ain ni. Satu ain baris bawah, satu ain baris atas, satu ain baris depan. Contoh saya ambil kalimah yang berbeza tapi wazan yang sama. Fa'ala, ya, saya ambil kalimah yang berbeza tapi wazan yang sama. Wazan tahu tak apa wazan? Ya? Timbangan. Tahu. Timbangan. Okey. Dia punya ni baris ni, itu dipanggil wazan. Ya, nampak ni baris yang baris-baris ni kita sebut wazan. Ya, fathah, sukun, kasrah, dhammah ini dipanggil wazan. Ya, kalau orang tanya apa itu wazan, wazan menceritakan tentang baris bagi setiap huruf. Baris bagi setiap huruf itu disebut wazan. So sekarang kita ambil wazan yang pertama, wazan fa'ala. Tetapi kita ambil kalimah yang lain menggunakan wazan fa'ala. So setakat tu saya cakap faham ke tak? InsyaAllah. Faham. Tuan Haji faham tak saya kata saya guna wazan yang sama tapi kalimah yang berbeza. Faham ke tak? Ya. Ya. Okey, fa'ala saya ambil kalimah yang lain tapi menggunakan wazan yang sama. Ya, Wazan yang sama maknanya mesti kalimah tu baris atas tiga. Okay, jalasa. Ya, jalasa. Okey, tengok mana dia wazan. Okey, fathah. Ala jalasa. Ain fathah. La fathah. La fathah. Sin fathah. Saya sebut fathah, faham tak? Okey, saya kata fa baris atas. Nampak ni baris atas? Okey, huruf jim pun baris atas. Ain baris atas. Lam juga baris atas. Lam baris atas. Sin juga baris atas. Sin baris atas. Yang baris ini kita sebut apa? Wazan. Wazan. Kita sebut apa? Wazan. Okey, wazan dalam bahasa Malaysia artinya timbangan. Timbangan yang sama pada baris yang sama. Tolong tulis dulu. Ya, apa itu wazan? Wazan artinya Baris yang bagi setiap huruf. cerita mengenai baris. So saya kata saya gunakan wazan yang sama iaitu wazan fa'ala tetapi kalimah yang berbeza. Betul tak kalimahnya berbeza ni? Jalasa. Tapi Betul. wazannya sama tak? Sama. Sama. Itu maksud dia. Semua jelas tak? Jelas. Tuan Haji Asmira, jelas tak? Okey, jelas. Alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah. So, jalasa saya nak tukar kepada fi'il mudhari. Jadi, bila jalasa, dia mesti guna wazan yaf'ilu. Dia mesti guna wazan yaf'ilu. Dia tak boleh guna wazan yaf'alu. Yaf'alu. Dia tak boleh guna wazan Jadi, yaf'alu. yajlisu. Jalasa, Yajlisu. bila jadi fi'il mudhari, dia akan jadi Yajlisu. yajlisu. Okey, yajlisu. Yajlisu. Okey, sekarang nampak tak? Yaf'ilu, yajlisu. Sama tak wazannya? Sama. Sama. Okey, nampak tak yang saya kata Sama. wazan? Ya ni baris atas,
Sini pun baris atas. Ya ini adalah huruf mudhara'ah bagi fi'il mudhari'. Mudhari. Ya, bagi fi'il mudhari'. Mudhari. Ya, okey. Ya adalah domir bagi huwa. Huwa. Ya adalah domir bagi huwa. 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 Okey. Yang kedua, nampak fa sukun. Ya, ini huruf fa. Ini fa sukun. Maka di sini juga sukun. Senam ain dia kasrah, baris bawah. Di sini juga baris bawah. Dan Bawah. sini baris atas. Di sini juga baris atas. Jadi jalasa fi'il mudhari' mesti menggunakan wazan yaf'ilu. So jalasa Wazan yaf'ilu. ya jelisu. Ya jelisu. Okey, tulis pula makna. Jalasa ini baris atas fathah. Ini tanda domir bagi huwa. Okey, jadi huwa artinya dia seorang lelaki telah duduk. Duduk. Okey. Fi'il madhi huwanya pada huruf terakhir yang berbaris atas. Okey, tolong dengar betul. Yang saya mengharapkan kalau saya meninggal adalah jariah saya untuk saya berada dalam keadaan selamat selepas dunia. Okey. Ini tanda huwa. Tengok saya circlekan ni. Yang saya tunjuk ni baris ni baris terakhir ni baris atas ni kan? Okey, baris atas ni adalah domir bagi Huwa. jalasa dianya kat mana tak nampak pun huwa. Okey, kat mana huwanya? Tengok pada huruf sin baris atas. Atas. Ni dia huwa dia. Nampak ni? Nampak tak ni? Ni nampak tak ni? Saya circle ni. Jadi ini huwa dia. Okey, sekarang fi'il mudhari' ya jelisu. Mana dia punya huwa? Ya. Ya. Pada Awal huruf awal. Huwa. Ya. saya tunjuk satu-satu biarlah nampak. Okey, ya ni adalah huwa. Okey, Huwa. tengok. Bila fi'il mudhari' dia mesti tengok pada huruf yang pertama. Pertama. Bila fi'il madhi tengok huruf yang Terakhir. Ya, sebab Baris. perbuatan itu telah berlaku. Manakala fi'il mudhari' yang sedang berlaku. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi jalasa dia telah duduk. Dia tu mesti seorang lelaki. Okey, yajlisu dia seorang lelaki sedang duduk. Okey, nampak semua dah? Jelas ke InsyaAllah. tidak? Sangat jelas atau masih kabur-kabur lagi? Sangat jelas. Sangat jelas. Okey. Jadi bila jalasa dia mesti guna wazan yaf'ilu. Tak boleh wazan yang dua lagi ini. So, jalasa yajlisu. Tak boleh jalasa yajlasu. Tak boleh jalasa yajlusu. Tak boleh. Kalau tanya kenapa yajlisu itu jangan tanya saya. Ya, tanya orang Arab. Ya, saya belajar macam tu. Itu kaedah untuk wazan Okey. lafzi mujarrad. Dia wazan tetap dia macam tu. Okey. Ambil kedua. Ambil wazan yang baris tetap. kedua. So wazan yang kedua, jalasa duduk. Saya kalau berdiri ada huruf illah, saya tak nak ambil huruf illah. Saya nak ambil huruf sahih semua. Ya, jalasa saya ambil kalimah qara'a. Qara'a ataupun yang nampak lagi qara'a pun boleh. Qara'a lah. Zahaba. Zahaba. Okey, boleh. Ambil kalimah zahaba. Okey. Zahaba. Okey, tengok. Zahaba. Okey, zahaba. Okey, nampak zahaba tiga-tiga berbaris atas. Sama dengan fa'ala. Nampak Fa'ala. sama? Ya. Okey. Fa'ala zahaba. Okey, sekarang kita jadikan dia fi'il mudhari. Okey, nampak. Zahaba. Dia akan guna wazan yaf'alu. Dia guna wazan apa? Yaf'alu. Yaf'alu. Jadi kalau yaf'alu, zahaba jadi? Jadi apa? Yazhabu. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, yazhabu. Okay. Yazhabu. Okey. Sekali lagi, zahaba, yazhabu, fa'ala, yaf'alu. Yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Nampak jelas tak? Fa'ala yaf'alu, zahaba yazhabu. Okey, mana dia domir huwa bagi zahaba? Ya. Ba baris atas. Ba baris atas. Ba baris atas ni adalah domir bagi huwa. Huwa.
Okey, kita sebut domir mustatir. Domir yang tidak kelihatan. Tak terlihat. Jadi zahaba dia seorang lelaki telah pergi. Okey, yazhabu. Mana dia domir huwa? Ia Ya. Ma mana yazhabu? akan pergi dia. Sedang Dia pergi. seorang lelaki sedang pergi atau dia seorang lelaki akan Pergi. pergi. Okey, pandai. Alhamdulillah. Jadi ingat, bila zahaba dia akan guna wazan yaf'alu. Zahaba yazhabu. Kalau kita tulis zahaba yazhubu, betul ke salah? Salah. Salah. Kerana pergi masuk rumah orang lain. Dia tak boleh pergi rumah orang lain. Dia kena rumah dia sendiri. Okey, yang ketiga fa'ala yaf'ulu. Okey, saya guna ambil kalimah dakhala. Apa makna dakhala? Masuk. Masuk. Okey, dakhala. Mana dia domir dia? Dakhala. Mana domir dia? Yaf'ulu. Mana Tak domir baris bagi atas. Oh, dakhala? domir Baris atas. la La baris atas. baris atas. Jadi baris atas ni adalah domir bagi Huwa. 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 Apa makna huwa? Dia. Dia Dia lelaki. lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki. Dia seorang lelaki telah masuk. Ya, dia seorang lelaki telah masuk. Masuk. Okey. Fa'ala mesti ambil wazan yang terakhir yaf'ulu. Nampak? Yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Okey, jelas tak ni? Okey, dakhala jadi Ya dakhulu. Ia dakhulu. suara perempuan aja, mana pergi lelaki. Janganlah memalukan diri sendiri. Dakhala ya dakhul. Alamak, Dakhulu. terconteng kejap ya, terconteng. Yaf'ulu. Dakhala. Dakhala. Yadkhulu. Dakhala ya dakhulu. Domirnya huwa. Dakhala ya dakhulu. Okey, dakhala dia telah masuk. Ya dakhulu dia sedang masuk atau dia akan Masuk. masuk. Okey, macam tadi juga, ya ini adalah domir bagi huwa. Huwa. Okey, dakhala ya dakhulu. Okey, sekarang saya ulang. Untuk wazan fa'ala dia akan pecah kepada fi'il mudhari' ada 3. 3. Ya, sekali lagi saya ulang biarpun duk kata dah bosan. Jangan ya, Quran nanti belajar. Okey, wazan fa'ala masuk fi'il mudhari' dia pecah kepada berapa? 3. 3. Okey, contoh saya ambil jalasa yajlisu, zahaba yazhabu, dakhala yadkhulu. Apa yang berbeza? Tengok pada huruf ketiga. Huruf ketiga iaitu pada huruf ain fi'il. Okey, ain fi'il boleh berubah kasrah, fathah, Doma. Okey, boleh faham semua ni? InsyaAllah. Mana dia sekarang? Jelas ke tidak? Last. Okey, baru saya dengar suara Tuan Haji Sofyan. Tuan Haji Sofyan, hal fahim tak? Hal fahim tak al-an? Oh, fahim tu perempuan yang dengar suara. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau dah faham yang ni, saya tukar untuk wazan yang kedua. Minggu lepas. Okey, wazan yang kedua kita guna wazan fa'ila. Okey, wazan fa'ila untuk masuk fi'il mudhari' ada berapa? 2. 2. Apa dia? Yaf'alu. Okey, yaf'ilu. Yaf'ilu. Lagi satu? Yaf'alu. Okey, fa'ala. Yaf'alu. Fa'ila. Yaf'alu. 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 Okey, salin. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'alu. Jadi wazan yang baris bawah ni pecahan dia ada berapa? 2. 2. Fa'ila
yaf'ilu. Nampak? Ain fi'il kasrah. Ain fi'il kasrah. Kasrah, kasrah. Kasrah, kasrah. Tengok nampak? Kasrah di sini, kasrah juga di fi'il mudhari'. Yang lagi satu, fa'ila, dia pergi, dia ain fi'il untuk fi'il mudhari', dia fathah. Fa'ila yaf'alu. Okay, ingat untuk fi'il madhi, fa'ila masuk fi'il mudhari' dia boleh pecah kepada berapa? 2. Dia boleh pecah kepada 2. Okey, kita ambil wazan yang berbeza. Gunakan wazan fa'ila sekarang, cuba. Okey, cubalah, cepatlah. Copetlah. Fa'ila alima. Alima yang ini kalau alima yang lamu dia pada atas. Yang lain. Kalau saya ambil saya ambil yang dua bawah dulu. Fa'ila kita guna wazan fi'il madhi alima. Sementara saya ingat yang di pada atas. Alima. Sama tak? Fa'ila. Alima sama tak? Sama kan? Alima. Fi'il mudhari'nya dia guna wazan yaf'alu. Alima ya'lamu. Ya'malu. Ya'lamu. Alima Lamu. ya'lamu. Alima Ya'lamu. Alima ya'lamu. Jadi dia guna wazan fa'ila yaf'alu. Alima mim bari atas adalah domir bagi huwa. Dia telah mengetahui. Ya'lamu dia sedang mengetahui. Okey, cari wazan fa'ila yang di sini yang bari atas untuk yaf'ilu. Sami'a. Apa wazannya? Sami'a. Sami'a yasma'u. Sami'a Sami'a yasma'u. Abu, bari atas juga. Cari yang bari bawah. Daraba. Daraba bari atas. Sekarang saya dah masuk bari bawah. Halimah. Doroba. Bari bawah. Bari bawah. La'iba. La'iba. La'iba yal'abu. Yal'abu. Dia banyak bari atas tu. Cari yang bari bawah. Apa dia? Wajila. Wajila. Bukan salah tak. Bukan di baris bawah. Saya nak cari yang baris bawah dengan baris bawah. Okey, hasiba mengira, menghitung. Ya, dia telah mengira, dia telah menghitung. Yang sibuk, dia sedang menghitung, dia sedang mengira. Okey, sekarang nampak ain fi'ilnya baris bawah. Fa'ila hasiba. Sama tak? Sama. Hasiba yahsibu. Ya, hasiba yahsabu. Kalau untuk yang bari atas banyak sangat fi'il mudhari', ya. Kalau bari atas banyak sangat. Ya, syariba yashrabu kan? Banyak. Sami'a yasma'u banyak. Ya, kalau untuk yang bari bawah ni banyak. Ya, sami'a contoh sami'a. Yang ni kita sami'a Allahu liman hamidah. Betul kan? Sami'a. Mana sami'a? Mendengar. Dia telah mendengar. Telah mendengar. Yasma'u. Yasma'u. Nampak ni semua bari atas. Ya, saya nak cari tadi yang baris bawah. Sami'a yasma'u labisa yalbisu. Banyak. Kalau yang bari atas banyak sangat. Ya, labisa yalbasu. Okey. Jadi yang bari atas untuk fi'il mudhari' banyak. Jadi ini contoh fa'ila ghasala yaghsilu. Itu bari atas. Ya. Okey, ini di antara contoh yang fa'ila yaf'ilu hasiba yahsibu. Fa'ila yaf'alu memang banyak. Di antaranya ialah alima ya'lamu sami'a yasma'u. Okey, al-akhir yang terakhir untuk fa'ula. Ya kan? Okey, yang terakhir silap tadi terlupa fa'ula.
Fa'ula. Ini yang terakhir. Fa'ula. 10 batu jauhnya baris tu. Masya Allah. Sekali sikit. Fa'ula. Ini wazan yang terakhir bagi fi'il madhi. Okay. Fa'ula. Fa'ula. Fi'il mudhari'nya apa? Yaf'ulu. Dia senang. Kalau yang fi'il madhi baris depan, ain fi'il baris depan, untuk fi'il mudhari' juga ain fi'il mesti baris Depan. depan. Okey. Sekarang kita ambil contoh fa'ula yaf'ulu. Lepas tu cari dalam Al-Quran minggu ni hari Khamis kan? Ya. Minggu depan hari Selasa saya nak semua dapatkan dalam Al-Quran. Fa'ula yaf'ulu. Jangan duk kata tak ada, tak jumpa. Kalau tak jumpa tu maknanya tak baca Quran lah tu. Fa'ula yaf'ulu. Okey? Fa'ula yaf'ulu. Okey, kita ambil wazan yang sama, kalimah yang berbeza. Okay, siapa nak bagi contoh? Bagi contoh yang popular ialah karuma. Ya, karuma. Makna karuma? Mulia. Dia telah mulia. Karuma dia telah mulia. Fi'il mudhari' dia mesti jadi macam ni. Yaf'ulu. Jadi yakrumu. Yakrumu. Ya, yakrumu. Yakrumu. Okey, ni yang biasalah. Ya, karuma yakrumu. Okey, habis dah wazan fi'il madhi, dah masuk fi'il mudhari'. Jadi kalau ditanya wazan fi'il madhi daripada kalimah fa'ala, fa'ila dan fa'ula ada berapa semua sekali? 6. Ada 6. Okey, ingat kalau orang tanya dah belajar bahasa Arab ke dah? Jawapan sudah. Kalau orang tanya wazan fa'ala, fa'ila dan fa'ula pecahan ada berapa? 6. Ada 6. Fa'ala terbagi kepada berapa? 3. Fa'ila terbagi kepada berapa? 2. Fa'ula terbagi kepada berapa? 1. So semua sekali dia punya total ada berapa? 6. Boleh ingat? 3. InsyaAllah. Okey, sekarang dah habis dah pecahan daripada fi'il madhi, saya masuk fi'il mudhari', ulang. So sekarang tinggal sahaja fi'il madhi, saya masuk seterusnya fi'il mudhari'. Okey, daripada wazan yang 6 tadi, yang kita belajar tadi, so ain fi'il akan berubah. Dan bila ain fi'il berubah, nanti bila bagi kat saya akan tanya apa fi'il madhinya. Okey, hari Selasa nanti saya akan tanya, awak jumpa tu apa dia fi'il madhinya. So, itulah tujuan saya untuk bila kita kenal kalimah itu, kita tahu daripada awal. Ya, bila kita kenal diri kita, jangan tak kenal Allah. Faham tak tu? Tengok diri kita, maka kita tahulah siapa yang menciptakan kita. Tengok fi'il mudhari', jangan lupa fi'il madhi. Bila kenal fi'il madhi, masuk fi'il mudhari', tahulah dia daripada mana punya wazan. Boleh ke tak ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Hari Selasa saya tunggu. Jangan hilang dari kelas, sudahlah. Al-ghaib pecahan ada 6. Untuk fi'il mudhari', untuk al-ghaib, iaitu kata ganti nama yang ketiga, ada 6. Apa dia yang 6? Ya, saya buat satu je ya. Yang lain dah faham sendiri. Tadi saya dah ambil, saya dah ajar. So saya ambil wazan yaf'ilu. Jadi boleh tukar yaf'alu, yaf'ulu. Okey, buat sendiri tapi mesti tahu daripada mana. Yaf'ilu, ya ini adalah domir bagi huwa. Dan huwa ini akan kekal kerana huruf lam ni kekal dengan dhammah. Jadi dhammah ini berarti bagi domir huwa. Bagi domir apa? Huwa. Maksud yaf'ilu, dia sedang melakukan. Dia sedang melakukan. Okey, boleh ke? Ya, okey. Yang kedua, kita pergi kepada yaf'ilani. 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 Nun mesti baris bawah. Nun ni mesti baris bawah. Okey, jauh sangatlah. Sekejap saya dekatkan nun. Saya dekatkan nun dia.
Nun baris bawah. Ingat, untuk huma nun mesti kasrah. Ya, nun mesti kasrah. Tak boleh nun baris atas, tak boleh nun baris depan. Ingat sampai bila-bila. Untuk fi'al mudhari, huma dia mesti sambung dengan huruf alif dan huruf nun. Jadi yaf'ilani. Jadi bila dah tambah dengan alif ini di sini kita tengok domainnya ialah huwa. So sekarang yang tambah apa? Alif. Tambah apa? Alif. Alif Alif. ni domir apa? Huma. Huma. So yaf'ilani berarti mereka berdua. sedang melakukan. Ilani. Ya, yaf'ilani. Jadi yaf'ilani berarti dia bukan lagi domir huwa sebab dah tambah dengan alif. Dah tambah dengan apa? Alif. Bila tambah dengan alif berarti domainnya ialah Huma. Huma. Ya, domainnya ialah huma. So apa maksud yaf'ilani? Mereka berdua sedang sedang melakukan. Sedang melakukan. Okay, alif ini adalah domir bagi huma. Okey, nampak ada alif ni kan? Ada alif kan? Ya. Alif adalah domir bagi huma. Okey, seterusnya yang ketiga untuk muzakkar yaf'ilu. Nah. Ya, basah. Sukun. Ailu. Nah. Okay, tengok sekarang dia tambah waw. Wow. Dan kena ingat untuk kita belajar bahasa Arab dengan tajwid mesti selari. Bila kita tambah alif sebelumnya mesti Baris atas. Bila kita tambah waw sebelumnya mesti dhammah. Domah. Dia mesti selari dengan tajwid. Alif ni kalau kita belajar tajwid, kita sebut alif harfu mad. Ya, untuk kita belajar bahasa Arab, alif ni alif tasniyah. Untuk bilangan dua. Waw ini kalau kita belajar tajwid, kita sebut waw harfu mad. Tapi bila kita belajar bahasa Arab, kita sebut waw ni waw huruf waw jama'ah. Ya, waw jama'ah. Ya, jadi waw ni merujuk kepada domir bagi hum. Domir bagi apa? Hum. Okey, senantiasa ingat, saya ulang. Waw ini adalah domir bagi hum. Berarti mereka semua sedang melakukan. Mereka semua sedang melakukan. Lepas huruf waw nun mesti baris atas. Nampak beza bilangan dua dengan bilangan ramai. Bilangan untuk dua nun yang kasrah. Untuk bilangan ramai nun mesti baris atas fathah. Okey, jelas ke tidak? Yes. Okey. Dhammah untuk huwa, alif untuk huma, waw untuk jamak. Untuk jamak. Jadi dia sedang melakukan, mereka berdua sedang melakukan, mereka semua sedang melakukan. Jelas? Okey. Sekarang ini untuk lil muzakkar. Ini untuk apa? Muzakkar. Okey, sekarang kita masuk kepada muannas. Ini yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna lil muzakkar. Apa makna lil muzakkar? Untuk lelaki. Tapi dalam lelaki juga boleh perempuan. Okey, sekarang kita nantakil kita berpindah kepada lil muannas. Kita berpindah kepada lil muannas. Okey, bila muannas kita tukar saja huruf. Kita tukar huruf. Ya, kita tukar huruf apa? Tukar huruf yang pertama, tukar dengan huruf ta. Ya, kita tukar dengan huruf ta. Jadi taf'ilu. Taf'ilu. Okey, apa bezanya di sini? Ya, di sini dengan di sini apa bezanya? Ya dengan ta. Ya dengan ta. Okey, ya dengan
Ta. Okey, minggu lepas ingat tak saya kata ta pada fi'il mudhari' ada dua dhamir. Yang pertama hiya, Ya. yang kedua anta. Ingat atau tidak? Ya. Ingat. Okey, ta ni untuk anta ke untuk hiya di sini? Untuk Hiya. Ya berarti dia seorang perempuan. Jadi perempuan. taf'ilu, dia seorang perempuan sedang melakukan. Melakukan. Okey, untuk dua orang sama seperti ini, tambahkan Uma. saja alif nun. Jadi bunyinya macam mana? Ilani. Ya, yaf'ilani. Ya. Jangan kata ya, tak Tak. lah. Tak. Okey, Ilani. Yaf'ilani. okey. Taf'ilani. Jadi yang beza hanya huruf pertama. Di sini ya, di sini ta. Jadi taf'ilani berarti mereka berdua perempuan sedang melakukan. Mereka berdua perempuan sedang melakukan. Apa beza dengan yaf'ilani? Kalau yaf'ilani boleh dua orang lelaki atau satu lelaki, satu perempuan. Itu perempuan. Manakala taf'ilani dia tak boleh ada lelaki. Mesti kedua-duanya perempuan. Itulah beza yaf'ilani dan taf'ilani. Kalau ditanya ada perbezaan ke tidak? Ya, ada. Bila kita kata taf'ilani berarti kedua-duanya mesti perempuan. Kalau kita kata yaf'ilani boleh mereka berdua lelaki sedang melakukan atau mereka berdua seorang lelaki, seorang perempuan. Seorang perempuan. Okey. Untuk huna hati-hati. Ya, kenapa saya suruh hati-hati? Untuk huna dia. dia mula dengan huruf Ya. lalu orang terperangkap. Jadi dia mula dengan huruf ya. So you all tandakan dengan pen merah. Takut nanti terlupa. Yaf'ilna. Jadi na di sini nampak nun yang baris atas ni adalah domir bagi Hunna. okey, nun baris atas ni tulis betul-betul. Domir bagi hunna. Saya tuliskan takut nanti terlupa. Nun yang fathah itu sebenarnya adalah domir bagi hunna. Apa makna hunna? Mereka Semua perempuan. sedang melakukan. Mereka semua perempuan sedang melakukan. So tanda betul-betul ya, ingat untuk fi'il mudhari dia punya formula ada 4 yang mula dengan huruf ya. Ada 4 yang mula dengan huruf ya, iaitu huwa, Huma. hum dan hunna. Hunna. Tulis, catat. Ya, bila saya bagi berarti Allah yang beri. Ya, untuk fi'il mudhari ada 4 kalimah yang akan bermula dengan huruf ya, iaitu yang pertama huwa, yang kedua huma, yang ketiga hum, yang keempat hunna. Okey, jadi fi'il mudhari ada 4 saja kalimah yang bermula dengan ya. Yang bermula dengan apa huruf? Ya. Selebihnya 8 bermula dengan huruf ta. 8 akan bermula dengan huruf ta. 2 dia ada pada al-ghaib. Nampak? Taf'ilu, taf'ilani. Ada 2 kat sini kan? Untuk kata ganti nama ketiga ada 2 yang bermula dengan huruf ta. Ada berapa? 2 yang bermula dengan huruf ta. Lagi 6 mana? Dia pada kata ganti nama kedua, iaitu al-mukhatab. Iaitu al-mukhatab. Kita tinggalkan al-ghaib, kata ganti nama kedua. Kita berpindah nantakil, kita berpindah kepada al-mukhatab, kata ganti nama kedua.
Okey, senang saja. Senang saja. Okey, betul saya tak tipu. Untuk kata ganti nama kedua lebih mudah kerana semua kata ganti nama kedua mesti bermula dengan huruf ta. Senang kan? Semua kata ganti nama kedua mesti mula dengan huruf ta. Kenapa? Kata ganti nama kedua mesti sebut kamu. Mesti sebut kamu. Mesti sebut apa? Kata ganti nama kedua mesti mula dengan ta. Takkan wujud dengan huruf yang lain. Takkan takkan apa? Dia takkan ada dengan huruf yang lain. Untuk kata ganti nama kedua mesti mula dengan huruf apa? Ta. Ya, mesti mula dengan huruf ta. Okey, tengok. Taf'ilu. Taf'ilu. Sama aja. Yelah sama. Tadi kan saya kata ta untuk fi'il mudhari ada berapa domir dia? 2 kan? So sekarang nampak tak betul 2? Ta yang ni untuk kata ganti nama ketiga. Ta ni adalah domir bagi hiya. So sekarang ni juga ta kan? Tapi ta ini adalah kata ganti nama kedua. Pening. Kata ganti nama kedua. So ta ni adalah untuk anta. Untuk apa? Anta. Contoh saya nak tanya awak. Ma taf'alu? Ya, saya tanya dengan Tuan Haji Asmira. Ma taf'alu? Ma taf'alu al-an? Tuan Haji jawablah. Ma Ana adrusu Apa kamu sedang buat? al-lugha al-arabiyyah. Maza taf'alu? Apa kamu sedang buat? Jadi saya tak guna ta ni untuk hiya sebab Tuan Haji ni lelaki, betul kan? Ya. Okey. Ke dah pening dah? Pening ke? Tuan Haji Asmira? Ya. Pening ke? Belum pening lagi tapi mesti. Sebab tu lah saya letak dekat-dekat ni, nampak tak? Saya letak dekat-dekat ni, nampak tak? Ya. Ni taf'ilu juga kan? Ya. Tapi ini kata ganti nama keberapa ni? Kedua. Ini kata ganti nama kedua. Ini kata ganti nama ketiga. Ketiga. Okey, ini kata ganti nama keberapa? Kedua. Kedua. Okey, kata Ada, ganti kena nama ketiga Nampak tadi tulisan untuk sama ya. ya? Taf'ilu Ya. dengan taf'ilu. Taf'ilu. Ada 2 kan? Ya. Ada 2. Okey, taf'ilu yang pertama untuk kata ganti nama ketiga. Ini kan tadi kata ganti nama ketiga kan? Ya. Jadi taf'ilu ni kata ganti nama ketiga. Ta di sini untuk domir apa ni? Untuk domir apa saya cakap tadi? Tak apa, ta di sini perempuan. Perempuan. Saya tahulah ni perempuan. Wah. Puan pula bila pula jadi Ya. pondan. Ya, Ini Ustaz. untuk domir Maaf Ustazah. ya. Tulis. Ini untuk domir hiya. Ya. Nampak? Ini Confused. ta ni kan? Ta ni untuk domir hiya. Ya. Ya tu perempuan kan lelaki? Perempuan kan? Puan. Jadi taf'ilu dia seorang perempuan sedang melakukan. Sebab ini kata ganti nama ketiga. Ketiga. Ya, ini kata ganti nama ketiga. So, sekarang saya dah nantakil, saya telah berpindah. Nantakilu, saya telah berpindah. Ya, kita dah pindah sekarang. Kita dah pindah kepada kata ganti nama keberapa? Kedua. Okey, pening ke tak? Peninglah juga. Tak faham. Tuan Haji Sofian, boleh ikut tak? Macam mana nak bezakan lelaki dengan perempuan? Macam mana nak bezakan lelaki dengan perempuan? Bila buat ayat. Contoh sekarang. Konteks ayatnya lah baru tahu lelaki dengan perempuan. Baru tahu. Okey, sekarang saya tanya dengan Tuan Haji. Sekarang ni saya tengok. Sekarang saya tanya dengan Tuan Haji. Taf'ilu ni, ta ni untuk anta. Ta di sini untuk hiya. Hiya artinya perempuan kan? Ya. Okey, sekarang saya tanya dengan Tuan Haji. Saya tanya. Maza taf'ilu? Ataupun orang Arab tak barikan depan. Maza taf'il? Maksudnya, apa kamu sedang buat? Apa kamu sedang buat? Nampak saya guna
apa kamu? Kamu di sini adalah anta. Anta. Okey, sebab saya tanya direct sekarang kan dengan Tuan Haji. Saya akan tanya, ma taf'ilu? Maknanya saya tuju pada Tuan Haji. Tuan Haji lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki. Jadi ta ni untuk anta ke untuk hia? Anta. Anta. Okey, faham betul lah. Okey. Sekarang dah faham? Faham betul lah. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, Tuan Haji Asmira faham tak ni? Hilang pula dia. Okey, jadi dah nampak tak? Taf'ilu ke taf'ilu ni benda yang sama ke? Benda yang sama. Sama, nampak sama ni. Ya, ya. Tapi bila kita buat Berganti ayat, nama. baru kita tahu. Guna untuk hia atau Ataupun guna untuk untuk anta. anta. Wadah. Okey, wadih. Alhamdulillah. Kalau dia Tuan Jasmira dah wadih, orang lain pun insya-Allah wadih. Ketua dia dah dia kata okey, orang lain pun kata okey lah tu insya-Allah. Okey, saya letak dekat-dekat ni supaya nampak jelas. Sebab susah sangat kita nak faham. Nanti bila kita dah okey, saya masuk kepada Al-Quran, kita tadabburkan Al-Quran, kita ambil ayat-ayat suci Al-Quran, baru kita nampak. Oh, jelas sekarang. Okey, jelas? Okey, taf'ilu untuk kata ganti nama kedua adalah untuk domir anta. Untuk tulis kata ganti nama kedua ta di sini untuk domir anta tulis. Kalau tak tulis, sekarang ingatlah. Sekejap lagi dah tak ingat. Jadi ta ini domir Anta. Okey, anta artinya kamu seorang lelaki sedang melakukan. Untuk dua orang tambah saja. Untuk dua orang copy paste saja yang ni. Sama. Sama je. Sama dengan taf'ilani sama saja. Taf'ilani. Sama. Taf'ilani. Sama. Mana taf'ilani? Kamu berdua sedang melakukan. Kamu berdua sedang melakukan. Okey. Ni kamu sebab ni semua permulaan ni semuanya kamu. Okey, di sini ta ni untuk anta. Ni ada alif kan? Ni ada alif, nampak tak ada alif ni? Alif ni untuk nomor apa? Okey, not di situ. Alif untuk Huma. Antuma saya. Tadi belah sana. Huma. Dah masuk kata ganti nama kedua, dah tak ada lagi Huma. Huma dah fil kubur. Antuma. Huma dah tak ada dah. Di mana pula? Apa dia? Taf'ilana. Taf'ilani. Bukan nak. Taf'ilani. Taf'ilani. Ya. Apa bezanya? Taf'ilani di sini dengan di sini. Di sini taf'ilani kata ganti nama kedua kan? Ketiga. Kedua. Kedua. Ya, mereka berdua sedang melakukan. Ni mereka. Ini kamu. Beza ke tak? Beza ke Kamu tidak? dengan mereka. Beza. Beza lah. Beza kamu dengan mereka lah. Ini antuma. Ini apa dia? Antuma. Sebab tu saya suruh tanda. Sebab kalau kita tak tanda, memang fi'il mudhari' ni bukan mudah untuk, kalau kita tak bersungguh-sungguh, dia tidak semudah fi'il madhi. Dia lebih payah sikit. Tak banyak pun sikit je. Okey. Taf'ilani tanda ni alif ni untuk domir antuma. Antuma. Domir apa? Ni alif ni domir apa ni? Antuma. Antuma juga. Manalah nak beza. Antuma dua orang lelaki. Ini untuk huma sayang. Ini untuk antuma. Ingat, ini kata ganti nama ketiga. Ini kata ganti nama kedua. Bila Tak kata nampak Ustazah punya kesel. dia guna kamu. Ni kamu ni Kat mana? berapa orang? Ada alif, kamu berdua. Kamu berdua. Kamu berdua sedang melakukan. Yang di sini taf'ilani. Ya, taf'ilani di sini mereka berdua. Ini mereka, bukan kamu, nampak tak? Ini huma. Ini antuma. Okey, boleh ikut ke tak ni? InsyaAllah. Okey, semua boleh ikut? Di sini juga dengan alif. Di sini juga dengan alif. Nampak sama-sama taf'ilani, taf'ilani. Sama nampak tu?
Ya. Tapi ini kata ganti nama ketiga. Ini Ketiga. kata ganti nama kedua. Kedua. Bila kita boleh kenal, kita buat Buat ayat. 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 Bila jadi ayat baru tahu. Kalau tak jadi ayat tak tahu. Buatkan dalam bentuk jumlah. Jumlah fi'liyah baru kita boleh kenal. Untuk huma atau untuk antuma. Bila kita bercakap berhadapan berarti antuma. Bila kita bercakap dia tak ada berarti huma. Al-ghaib artinya orang itu tak ada. Ghaib. Ghaib kan tak nampak? Kan tak nampak. Kalau Okey. antum al-mukhatab berarti kita berhadapan. Macam kalau kita khatibun hari Jumaat, khatib baca khutbah, mesti ada makmum kan? Kan berhadapan, itulah kalimah yang kita sebut mukhatab artinya berhadapan. Jadi bila kita berhadapan, kita akan sebut taf'ilani. Bila kita tidak berhadapan, kita kata taf'ilani untuk huma. Bila berhadapan, kita kata antuma. Boleh ke tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Macam berat sangat ya. Nampak Quran senang. Tak boleh nak kena ingat-ingat. Nak kena Senang. ulang-ulang. Okey, seterusnya untuk antum. Ini baris depan untuk anta. Baris depan ni untuk anta. Ni anta. Ini antuma. Okey, sekarang saya masuk kepada antum. Ustazah, Antum. Apa makna antum? Kamu semua. Bila kamu semua, kita tambah waw di hujungnya. Okey? Bila antum, kita tambah apa? Waw. Okey, sekarang saya nak tukar kepada antum. Okey, bila saya nak tukar pada antum, tengok apa saya perlu buat. Tambahkan waw di Ilu. Hujung. macam mana? Pertama. Taf'iluna. Taf'iluna. Tak ada. Taf'iluna. Sini. Taf'iluna. Untuk fi'il mudhari, kata ganti nama kedua mudah. Sebab semua mula dengan huruf ta. Tak. Mesti semua mula dengan huruf ta. Ma makna taf'iluna? Kamu semua. Semua. Perempuan. Lelaki. Ya, mana dia kamu semua? Tengok. Mana dia kamu semua pada huruf waw. Waw ni adalah fa'il bagi fi'il mudhari. Apa dia domir waw ini? Domir Antum. Ya, antum. Antum. Okey, antum. Taf'iluna. Ma makna taf'iluna? Kamu semua sedang melakukan. Kamu semua sedang melakukan. Okey, saya kena berhenti setakat ni. Selasa depan untuk wazan kata ganti nama kedua saja. Kata ganti nama ketiga saya tak ulang, saya terus masuk kata ganti nama kedua. Okey, jadi taf'ilu, kamu seorang lelaki sedang melakukan. Taf'ilani, kamu berdua sedang melakukan. Taf'iluna, kamu semua sedang melakukan. Boleh ya? Boleh? Allah. Okey. Tak apalah, kesian. Saya masukkan sikit lagi lah, kesian untuk saya gantung. Tapi saya akan ulang sebab ini saya ajar laju. Saya nak bagi nampak semua untuk kata ganti nama kedua. Taf'ilina. Ini untuk domir anti. Tulis ya. Taf'ilina ini untuk domir anti. Taf'ilani untuk antuma. Jadi antuma lelaki dan perempuan sama. Bila kita kenal, bila kita buat ayat. Taf'ilina untuk antuma. Untuk antunna. Taf'iluna. Taf'ilna.
Taf'ilna, nampak? So, untuk kata ganti nama kedua, ada 6 yang mula dengan huruf ta. Wahid, isnan, salasa, arba, khamsah, sittah. Jadi, untuk kata ganti nama kedua, kesemuanya mula dengan huruf ta. Boleh nampak tak? So, taf'ilani kesemua sekali ada 3. Nampak tak ni? 1, 2, 3. Sebab tu saya kena teruskan juga. Saya takut orang tak nampak. Taf'ilan ni ada berapa? 3. 3. Ya, 1 Satu. untuk kata ganti nama. Alhamdulillah. 2 untuk kata ganti nama kedua. Kedua. Okey. Taf'ilu ada 2. 1 untuk kata ganti nama ketiga. 1 untuk kata ganti nama kedua. Okey, yang tu kena tulis, kena ingat betul-betul. Sebab itulah saya letakkan dekat-dekat ni, nampak? Saya gariskan, nampak ni saya letakkan dekat-dekat. Sebab buku tu tak nampak dekat-dekat. Nampak 3? Nampak tak ni? Ya, nampak. 1, 2, 3. Sama kan? Sama. Ya, yang ni huma, yang dua ni dua-dua antuma. Okey? Taf'iluna, kamu semua sedang melakukan. Taf'ilna, kamu semua. Jadi nun di sini adalah antunna. Antunna. Okey, Tuan Haji nanti hantar kat diorang supaya sebelum hari Selasa depan diorang dah faham semua ni ya. Nun ini nampak nun satu huruf ni adalah domir antunna. Berarti kamu semua perempuan sedang melakukan. Okey, taf'ilina ni yang nun ni bukan untuk jamak, ini untuk mufrad. Taf'ilina ini adalah domir untuk Anti. ya. Okey. Jadi saya terpaksa berhenti sebab dah 10, 12. Okey, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.